Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga pembelajaran kita ini sentiasa mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum ni saya telah menceritakan tentang fungsi-fungsi ataupun tool-tool dalam Photoshop. Okey, so sekarang ni kita akan ke fungsi-fungsi AI ataupun macam mana kegunaan tool-tool dalam AI. Okey, ini semua yang saya akan bagi tahu satu persatu ya. Okey. 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 First kali macam biasa kita buka folder dulu. Okey, buka folder. Saya nak buat incis, ikutlah korang nak buat saya macam mana. Saya nak buat incis je. Lepas tu saya nak letak 5. Okey. Lepas tu korang pastikan sini pastikan CMYK dia berapa. Lepas tu height tu pastikan 300. Kalau kurang tak, macam biasa juga, macam Photoshop juga, resolution dia 300 kita nak. Ni pun 300 juga. Okey. Pastikan preview mode dalam bentuk default. Okey. Okey, seterusnya akan tekan OK je. Okey. Sekarang ni saya nak ceritakan tool-tool berkaitan ni. Okey, so ni adalah ini adalah selection tool. Selection tool ni macam biasalah, korang boleh gerakkan, boleh gerakkan objek apa semua kan. Contohnya objek ni korang boleh gerakkan, gerakkan. Itu fungsi dia, selection tool. Kalau dekat Photoshop dipanggil move tool. Okey. Lepas itu fungsi ini pula, ini direction direct selection tool. Okey, yang ni berkaitan yang ni kita boleh adjust atau boleh edit balik ataupun boleh adjust yang kita dah buat. Maksudnya kalau ni dalam keadaan dah siap kan, kita boleh adjust bulatan ni. Sebagai contoh kita boleh adjust ini. Kita boleh adjust lengkung ataupun macam mana. Kita nak besar, boleh adjustkan lagi. Itu fungsi direct selection tool. Okey. Ini dia. Dia boleh edit balik. Okey. Selepas itu group selection tool. Okey. Group selection tool pula, kalau group selection tool kita copy balik kalau yang ni, kalau nak copy senang je, Ctrl C Ctrl V ya, Ctrl C Ctrl V. Okey. Sekarang kalau kita buat group okey, contoh kita buat group semua gerak, boleh gerak. Kalau kita tekan ni pun dia akan gerak. Tapi bila kita dalam keadaan group, kita tekan yang group selection tool, kita boleh tekan satu. Kita boleh tekan satu. Kita boleh tekan satu. Tadi saya tercopy 2 kali, sebab tu dia ada macam ni. So, tapi dalam keadaan group. Ni keadaan group. Tapi kalau kita tekan group selection tool, kita boleh tekan satu. Okey, ambil satu. Boleh tekan satu. Boleh letak kat mana kita nak letak. Okey, kita tekan selection tool balik. Okey, dah. So dalam keadaan group. Okey. Seterusnya, okey, Magic Wand Tool. Okey, Magic Wand Tool ini adalah fungsi dia mengubah banyak warna. Saya nak cakap macam ni pun korang tak faham, tapi saya akan tunjuk contoh dia. Okey, contohlah. Saya tunjuk contoh satu. Kita delete dulu satu. Okey, kita pastikan korang ungroup dulu. Dah ungroup dah. Delete.
Okey, dah delete. Lepas tu korang warnakan color warna ni. Okey. Lepas tu korang banyakkan kan. Okey, contohlah warna, kebanyakan warna. Banyakkan lagi. Banyakkan lagi. Okey, kita buat ni warna ni kuning. Ni dengan ni warna merah. Okey, andai katalah warna hitam ni korang nak ubah kepada biru, kepada warna kuning. Sebagai contohnya macam ni, kita tekan warna hitam. Okey, so korang tengok semua warna hitam dia dah dia terkena. Saya tekan satu ni je pun. Kalau saya tekan warna kuning je kena. Warna merah je. Kalau banyak merah je, dia akan boleh tukar. So korang boleh tukar warna kepada warna yang korang nak tukar. Biru. Itu dipanggil Magic Wand Tool. Okey, kalau korang tak faham boleh komen dekat bawah, nanti saya akan jelas satu persatu. Nanti saya akan bagi panduan ke. Okey, saya rasa jelas kan. Okey, seterusnya kita saya tak ajar sangat yang ni sebab saya kurang guna benda tu. Okey, seterusnya kita pergi ke pen tool. Okey, ini pen tool ni sangatlah kalau designer memang guna pen tool ni untuk membuat vektor, untuk melukiskan satu benda ataupun nak buat gambar kartun apa semua, dia guna pen tool lah. Sebab dia punya ni sharp dan ikut cita rasa yang kita nak, dan dia follow apa yang kita nak. Sebagai contoh lah, kita letak situ. Contoh kalau ada gambar korang boleh letak ini apa semua. Kan. Ini kalau dah dalam bentuk macam ni, kalau nak bagi dia straight, tukar kepada okey. Dan korang boleh adjust lah. Nak adjust macam mana? Ni boleh adjust. Ni boleh adjust. Boleh adjust sini balik. Macam mana nak adjust? Okey. Memang terbaik guna ni. Saya akan ajar nanti cara guna dia. Okey. Itu berkaitan dengan kalau korang nak delete semua boleh juga. Tekan delete atau so kalau korang nak ubah, nak guna yang ni, nak guna pen tool ni tapi nak guna buat yang ni, kita nak guna yang ni, boleh juga buat dalam dia jadi macam tu lah. So lukisan jadi cantik lah. Boleh ubah juga warna lain, boleh juga ubah bentuk lain. Boleh ubah, nak ubah. So kalau korang tekan sini, korang tak boleh nak edit, tak boleh nak pilih apa yang korang nak, tapi korang tekan sini. Korang tekan sini, lepas tu pilih apa yang korang nak pilih. Pilihlah korang nak pilih apa. Ni boleh ubah. Nak ubah. Tu ya. So itu untuk pengetahuan korang lah dulu untuk berkaitan dengan pen tool ni. Nanti kita akan ajar cara nak buat vektor ataupun nak ni apa semua. Sini dia guna ni je. Lepas tu ni type tool. Ni adalah untuk tulisan. Maksudnya Muhaimin nak tulis,
Muhammad sama je dengan ni. Okey, kita tekan semua. Kita pilih apa yang nak. Okey, nama kita nak phone apa. Okey, kalau korang nak cari phone, pergi boleh download phone yang free dekat Daphone. Nanti saya akan bagi link Daphone. Okey, Daphone ni nama. Okey, seterusnya kita pergi ke area type tool. Area type tool ni dia kena ada objek. Dan objek tu pastinya kena kosongkan lah. Pasti kosongkan. Okey, objek. Lepas tu okey, saya letak dia jadi dalam ni lah, dalam circle ni. Macam Fakru Muhaimin, dia tak keluar lah dari segi dalam circle tu. Itu dipanggil area type tool. Okey, seterusnya kalau berkaitan dengan type on part tool, korang boleh guna yang ni. Okey, sebagai contohnya ni. Okey, okey. Lepas tu korang nak type atas ni semua, so korang kena guna ni, type on a part tool. Okey, jadi tulis Fakru ataupun korang tak apa lah, Muhaimin, dia akan ikut lah, bin Razali. Dia jadi ikut garisan tu. Tu panggil. Okey, lepas tu berkaitan dengan vertical type tool. Vertical type tool ni dia ni lah macam tulisan Cina, boleh lah kalau tulis macam Fakru, dia memanjang Fakru. Okey, lagi satu lagi apa lagi? Vertical area type tool. Okey, yang ni kena ada dalam kotak ataupun dalam ni lah, kita buat kotak ke, atau macam tadi dia juga macam area type juga, tapi dia ni memanjang, jenis memanjang. Lepas tu kita kosongkan. Ni cara kosongkan ni. Okey, okey, so kita nak type ni, kita guna ni tu, kita type dalam kotak je jadi. Okey, faham? Okey, seterusnya okey, ni pun vertical sama juga, vertical ni kita delete. Okey, delete semua. Okey, kita ambil yang ni. Sama je yang ni ke sini dan yang tu ke sana. Okey, kalau korang nak sebelahkan ni pun boleh juga. Tarik ni je, ni tarik je, jadi macam tu. Okay, sekali lagi tekan ni, tarik je, jadi bawah, dia ada di atas. Okey, seterusnya kita pergi ke line segment tool. Ni buat line je lah. Cara dia straight je, buat line. Okey, lepas tu korang nak colorkan ni, boleh. Lepas tu boleh besarkan dia punya, jadi tebal line dia jadi tebal. Okey,
So anda kata korang nak return balik ataupun nak kembali, tekan tekan Z je, Ctrl Z. Okey, kita delete semua ni, delete je. Okey, lepas tu kita pilih yang Art Tool. Dia macam ni. Korang boleh try lah yang ni. So saya tak cerita banyak sangat yang ni. Okey, sebab dia punya function sama je. Ni nak buat kotak apa semua, sebab ni terlalu tinggi dia punya ni. Aku kecilkan. So boleh try yang ni. Apa lagi okey. So bentuk dia. Okey, jadi itu saja berkaitan yang ni. So seterusnya ini rectangle tool. Ni bentuk-bentuk lah. Korang boleh buat bentuk-bentuk kotak. Okey, kenapa dia jadi macam ni? Sebab sini dah jadi warna stroke. Dia tak jadi dekat warna yang depan ni, tak kena. So korang kena pusingkan balik, pusingkan ataupun korang tekan je sini. Lepas pilih warna yang korang nak letak. Okey, 2 kali tekan dah. Okey, kalau yang ni lepas tu kalau korang nak edit yang stroke ni, tekan 2 kali sini. Yang warna, nak tekan warna apa lagi. Lepas tu nak ubah warna ni, tekan 2 kali. Ubah je, senang je kan. Okey, lepas tu korang boleh pilih lah apa yang nak korang nak. Okey, ini polygon, star, boleh semua boleh guna. So seterusnya ialah berkaitan dengan paintbrush tool. Okey, paintbrush tool. Okey, fungsi dia adalah untuk melukis juga, ya, untuk melukis. Untuk boleh lah kalau nak melukis apa semua. So korang boleh adjust dekat sini, bentuk dia apa semua. Korang boleh pilih apa semua ni, boleh pilih. Okey, lepas tu boleh pilih juga dekat sini nak dia punya tebal ataupun nak bagi dia nampak macam lengkuk tu menjadi nampak gaya macam pelukis sikit kan. So itu saja berkaitan dengan paintbrush tool. Lepas tu pensel. Okey, pensel pun sama juga, dia punya function dia pun sama ya. Okey, sama je pensel. Okey, kita pensel. Okey, sama je. Okey, lepas tu saya tak ajar yang ni. Saya eraser tool, delete dia. Ni yang mana kita tak berkenan, kita boleh delete. Okey, itu saja berkaitan dengan eraser. Lepas tu delete semua. Lepas tu kita nak rotate tool. Okey, rotate tool ni kita ambil objek dulu, objek satu. Lepas tu kita tekan rotate ya. Rotate. Okey, so bila rotate ni boleh pusing lah. Apa korang nak letak nak buat macam mana. Okey, seterusnya kita pergi ke yang ni. Saya tak ajar sebab saya kurang guna. Yang ni tak ajar juga, tak ajar. Tapi nanti kita akan tengok macam mana saya hasilkan design nanti. Okey, so saya tak ajar. Yang ni saya ajar. Yang ni shape builder tool. Okey, cara dia mudah. Dia fungsi dia ialah untuk memecahkan gabungan. Contohnya ialah macam ni. Sebagai contoh kita buat satu. Okey, satu. Kita memecahkan gabungan. Sebagai contoh kita gabungkan dua ni dan kita tekan ni. Lepas tu kita tekan je ni shape builder tool. Okey. Lepas tu kita buang dekat sini. Kita nak buang. Kita boleh buang. Okey. Dah siap. So, orang boleh buang. Dah buang.
So itu function untuk shape model tool. Okey, seterusnya kita pergi ke mesh tool. Mesh tool ialah berfungsi untuk nampakkan objek itu nampak 3D. Okey, contohlah, okey, saya delete. Saya ambil satu circle. Okey, lepas tu saya warna. Lepas tu saya tekan je warna. Okey, kita buat warna merah lah. Okey, contohlah saya buat warna merah. Ni warna merah. Okey, lepas tu saya tekan ni, saya letak dekat sini. Okey, lepas tu saya warnakan. Saya warna pula dengan warna putih. Saya letak lagi benda ni dekat sini. So dia nampak HD kan. So korang boleh letak lah ni dekat mana korang nak letak, dengan warna apa yang korang nak letak. Boleh letak apa semua, boleh adjust. Nanti saya ajar macam mana. Ni adalah cara untuk HD. Nampak HD kan? Nampak pula dia dan HD dia. So ini untuk gradient tool. Gradient tool ni, okay, kita delete yang ni, kita buka baru. Okay, gradient tool. Gradient pula senang je. Korang boleh ubah warna apa semua. Korang nak ubah macam mana, ubah. Boleh tukar warna, color. Boleh buat 3 color juga boleh. Boleh tukar color. Warna apa nak tukar, warna kuning, boleh. Lepas tu line dia radial pun boleh, liner boleh. Lepas tu size ukuran ni boleh ubah semua. So boleh ubah. Itu ini adalah function gradient. Ni pula transparent. Transparency ni boleh kurangkan dia punya ni. Transparent boleh kurangkan warna dia. Okey, stroke pun sama juga. Okey, stroke nak bagi tu. So itu saja berkaitan dengan gradient. Okey, lepas itu kita pergi ke eyedropper tool. Eyedropper tool ni senang saja tuan-tuan. Sebagai contoh lah, kalau tuan-tuan nak color ni, bagi contoh kan, color ni nak tukar kepada warna, anda katalah objek yang korang ambil. Kita ambil satu gambar. Okey, kita ambil color. Okey, ambil ni. Okey, kita letak sini. Lepas tu kita nak warna ni tiru warna ni. So tekan je. Tekan ni, tekan dekat warna hijau. Jadilah warna hijau. Tu eyedropper tool. Okey, yang ni pula yang ni dipanggil blend tool. Ini cara dia nak bagi gandakan benda tu. Sebagai contoh, saya letak je. Contoh, letak ni. Okey, saya tekan kedua sekali. Lepas tu pergi objek dan terus blend. Lepas tu make blend. Dah jadi macam ni. Okey, kalau anda kata nak tu ni jadi berganda-ganda. So kalau anda kata nak buat 3 je, nak 3. So kita patah balik, Ctrl Z. Lepas tu tekan objek, terus pergi ke blend. Lepas tu blend option. Yang ni terus tukar kepada blend option. Lepas tu tukar kepada specific step. Lepas tu warna berapa kita nak letak. Sebagai contoh, kita nak buat 10 atau 10 bulatan. So 10 bulatan. So tak jadi kan. So tekan sekali lagi, buat sekali lagi blend, tekan blend.
dan terus make. Okey, 10 jadi. Dah jadi macam ni. Itu function dia. Ini function blend tool so okey, sekarang ni kita pergi ke artboard tool. Okey, artboard tool ialah untuk fungsi dia untuk tambahkan lagi file folder di sebelah. Okey, kita buat contoh. Okey, kita tekan new. Ni new artboard. Tekan so kita boleh buat dua bahagian. So boleh buat depan ni, bahagian belakang boleh buat juga. Andai katalah korang nak buat design nanti poster, korang boleh poster depan dan poster dekat belakang. Ni sebagai contoh. Andai kata korang nak ubah bentuk ni jadi bentuk tak sama dengan ni, boleh juga. Okey, tekan sini balik. Okey, delete dulu yang ni. Delete je. Lepas tu korang tekan je macam ni. Tekan je macam ni. Lepas tu korang boleh adjust dekat sini, tapi dalam bentuk inci je lah. Okey, ataupun boleh tekan enter dan boleh adjust kat sini. Adjust lah. Tapi dalam bentuk inci tau, sebab awal-awal korang dah adjust untuk dalam bentuk inci. So kalau dah inci lah. Kalau bentuk pixel lah. Okey, itu saja. So ini berkaitan dengan artboard tool. Okey dah. Lepas itu ni hand tool ni untuk bahagian gerak-gerak lah. Lepas tu zone. Ni zoom. Okey, korang boleh juga nak zoom, tekan kontrol tambah, kontrol tolak untuk ni. So yang ni function dia ialah untuk color objek lah. Macam tadi saya cakap, ni warna warna hijau yang boleh tukar kepada stroke. Ni stroke. Kalau nak adjust stroke boleh tukar, tekan okey, korang kena tekan 2 kali baru tekan ni. Okey, nak besarkan stroke boleh juga. Lepas tu boleh colorkan warna depan ni, nak warna putih pun boleh ataupun nak warna hitam pun boleh. Itu berkaitan dengan ni. So okey, seterusnya saya akan pergi ke sebelah sini lah ya. Okey, kita kena tahu function dekat sebelah sini. Okey, function sini adalah color biasalah. Color. So bolehlah colorkan apa semua. Contohnya objek, colorkan warna apa nak warnakan. Ni bahagian warna guide apa semua, warna-warna yang berbeza daripada yang kita pernah tengok. Boleh check sini warna. Okey, seterusnya kita pergi ke ni juga, sama juga ni dekat brush tool, bahagian brush. Okey, anda kata korang nak bahagian ni sama je tadi macam brush nanti aja. Tapi anda katalah korang nak buat brush yang baru, korang buat sendiri. Anda kata korang dah buat, korang nak senang guna nanti, korang buat ni. Lepas tu korang nak simpan supaya senang nanti nak guna yang terbalik. Okey, so letak sini nanti. Terus tekan art brush. Lepas tu tekan OK. Lepas tu tekan OK. Nama korang tak nama lah, macam dah ada dah sini. Boleh guna lah. Boleh guna brush yang korang buat sendiri lah. Ni. Ni. Kan, ni boleh tekan brush yang dah korang buat dah. Okey. So itu berkaitan ni simbol. Okey, tarik je dekat sini. Sama juga kalau korang ada buat simbol yang terbaru apa semua, korang boleh simpan juga dalam tu. Okey, seterusnya ni bunga apa semua boleh lah. Korang nak guna bunga ni sebagai nak buat design nak buat design untuk tudung ke apa semua boleh. Selepas itu kita pergi ke ni simbol ni guardian. Macam saya ajar tadi, sama je.
So ni Guardian juga. So yang ni pun opacity stroke Guardian sama juga. Yang ni untuk korang punya ni nanti kalau nak kurangkan opacity. Okey, kalau korang nak bagi shift nak bagi apa ni, bentuk bulat ni jadi serata, korang kena tekan shift lah. Kalau korang tak tekan shift sambil tekan mouse, tak akan jadi macam ni. So kena tekan shift ya. Tekan shift, lepas tu kita colorkan dulu. Kita colorkan, lepas tu kita kurangkan opacity. Jadi kurang lah, kita boleh kurangkan ni lagi. Itu function dia. Okey, lepas tu ni saya tak cover lagi, nanti saya akan cover. Okey, seterusnya sama juga. Yang ni sama dengan AI. Kalau korang yang jenis nak susun macam AI juga, boleh juga. So dia dah ada, kita ada layer lah, boleh buat layer. Layer tau. Layer, korang boleh buat layer. So untuk buat layer baru. So kalau nak pasang layer baru, letak buat layer. Dekat situ layer, buat layer. Kalau korang tak buat layer, anda kata korang tekan sini kan, lepas tu hasilkan bulatan lagi, dia akan jadi dua situ. So korang kena check sinilah pula. So boleh okey, lepas tu itu saja berkaitan dengan ni. Dan korang boleh delete, boleh mana nak. Lepas tu korang boleh kunci. Maksudnya kalau kunci ni tak gerak lah. Kalau dah kunci tak gerak lah. Yang tak kunci je boleh gerak, yang tak kunci je. Okey. So yang kunci tu tak gerak. Okey, itu sahaja berkaitan dengan ni. Buat tu layer apa semua sama juga dengan Photoshop ya. Okey, buat terkunci tadi. Okey, boleh delete lah. Okey, seterusnya ni sama juga artboard. Tadi yang saya ajar tadi artboard. Lepas tu ni saya tak ajar lagi. Okey, ni pun saya tak ajar, nanti saya akan ajar cara guna dia. Okey, yang satu lagi untuk korang tahu lagi, korang pergi dekat window, terus cari parts finder. Okey, parts finder ni ini untuk korang nak gabungkan. Sebagai contoh lah, korang nak gabungkan satu benda tu, nak gabungkan, terus tekan dua ni, terus gabungkan. So dah tak ada, jadi boleh gabung kan. So seterusnya kalau nak buang benda tu, nak buang sebelah ni, nak buang kan, bahagian-bahagian nak buang. Lepas tu nak ada yang ni tengah-tengah ni, nak dapat tengah-tengah, so tekan yang ni, tengah-tengah. So yang nak dapatkan dua-dua ni, tak nak tengah, tekan yang ni. So itulah function dia ya. Tuan-tuan, kalau file-file semua yang tak ada, boleh cari dalam ni semua ya. Dalam ni dah ada semua. Artboard, control tool, apa semua, window ya. Pastikan korang pergi dekat window. Okey, itu sahajalah berkaitan dengan AI untuk basic ni. So korang kena tahu basic dulu. Nanti saya akan ajar cara next video untuk buat design ya. Okey, jumpa untuk next video.